Spectrum Pagi Bernama Radio. Bernama Radio untuk anda. Salam Malaysia Madani untuk anda semua. Ya, terima kasih kerana terus setia dengarkan kami. Dan waktu ini kita bersama-sama dalam program Jendela Fikir. Aku sikit. Ya, sila. Guys, jangan lupa follow guys. Share, tekan like. Wow, influencer Baik, itu topik kita akan bawakan dalam program Jendela Fikir hari ini. Kejar cita-cita atau menjadi influencer. Apa pilihan anak muda sekarang? Jadi kita akan bersama-sama dengan tetamu kita waktu ini. Kita ada arkitek Khawarizmi Nur Hisham, ya, pengarah urusan dan praktika arkitek Sdn Bhd dan juga merupakan ketua pegawai operasi di Citizens Plus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih bersama-sama dengan kami. Saya suka topik ini kerana kita Ya. tengah berjinak nak jadi Influencer ni kan. Suka topik ni. Oh, suka Okey, tetamu kena suka topik ni bukan? Dan pastinya anda boleh tonton kita live di Facebook. Dan juga kalau ada soalan anda boleh tinggalkan di sana. Jadi kita tak tahu dululah Cik Khawarizmi mungkin boleh kongsi dengan kita. Untuk jadi seorang arkitek ni memang cita-cita sejak kecil atau macam mana? Sebab dulu, saya nak cerita dulu. Kalau kita jadi arkitek ni, saya tak faham tau. Kalau kita tengok TV, tak kisahlah arkitek ke engineer ke apa, dia mesti ada kertas gulung-gulung. Betul, yang pakai panjang. topi, lepas tu tunjuk-tunjuk, sana tunjuk, dia adalah arkitek. Okay, Kita faham, kita faham arkitek macam tu kan. Itulah, saya rasa daripada awal lah, daripada umur 5 atau 6 tahun macam tu, saya nampak ada satu tapak pembinaan. Okey. Yang menariknya masa tu saya nampak kenderaan utility berwarna kuning ni, yang bergerak dalam tapak ni kan, macam satu orkestra, memainkan ritma yang harmoni. Sebab pembinaan ni dia akan mengembling berjuta-juta komponen untuk jadikan satu bangunan ataupun satu entiti. Jadi kalau kita lihat pembelajaran seni bina ni memang suka. Saya pun terus terang lah. Tapi dia suka kerana dia menggabungkan banyak perkara, termasuklah teknologi, falsafah, sejarah ketamadunan dan psikologi manusia. So kalau kita tengok perjalanan sebagai seorang arkitek ni penuh dengan pelbagai aktiviti lah, termasuk jambori, pertandingan reka bina dan juga lawatan tapak. Tapi semua ni menjadi lebih mudah lah dengan sokongan industri. Sebagai contoh macam Nippon Paint ni, dia ada satu platform namanya Arkitek AIDA, Asia Young Designer Award. Ini juga dibantu oleh Pertubuhan Arkitek Malaysia, Lembaga Arkitek Malaysia yang menjadi regulator dalam negara kita. So kesusahan tu sebenarnya kita perlu ambil sebagai satu proses untuk membina karakter dan menyebabkan kita ada nilai. So dalam pembelajaran ataupun persijilan arkitek profesional ada 3 bahagian. Bahagian 1 dan 2 boleh diselesaikan di sekolah dan bahagian 3 perlu dilakukan pada waktu kerja lah. Jadi kalau kita ambil jalan yang paling singkat lah, kalau tak pernah repeat, tak pernah ulang semana-mana kursus, minimal 8 tahun. Minimal 8 tahun untuk menjadi arkitek profesional dengan title AR tu lah, atau dipanggil arkitek. Saya secara peribadi mengambil 10 tahun untuk menghabiskan 3 bahagian ni. Okey, saya tadi tertarik masa umur 5-6 tahun tu nampak satu tapak binaan, lepas tu nampak jentolak lah warna kuning bergerak-gerak tu. Masa tu yelah kadang-kadang kita ni ada macam-macam. Kalau saya dulu tengok cashier rasa macam duit banyak nak jadi cashier. Kan dulu. So macam mana Cik Khawarizmi tahu okey ini sebenarnya kita kena jadi arkitek ataupun tanya ayah ke atau macam mana? Ayah saya adalah jurukubahan. So dia dalam construction, dalam industri pembinaan Darah lah. dia mengalir. Darah seni ni. Ya. Darah arkitek. Datuk pun kontraktor. Patutlah darah orang-orang So pembinaan. jadi bila kita nampak sesuatu yang keras ataupun rough ataupun kasar seperti kejontolak dan pekerja-pekerja ni, tapi dapat menghasilkan satu karya yang halus. Dia ada kontradiksi kat situ. Itu yang menyebabkan kita jadi menarik lah. Yang menyebabkan kehalusan bata tu boleh jadi seni bina. Orang di tengahnya arkitek lah. Dahsyat kan? Perkataan yang digunakan pun sangat halus. Hebat lah macam influencer. Ada akaun TikTok ke? Mestilah ada ke dia? Tak ada tim lah nak buat. Ada. Tak payah tim. Buat sendiri. Boleh, tak apa. Buat sendiri tak apalah. Dia kaya ni. Boleh. Kalau nak pakai tim media boleh panggil kita. Betul. Tapi disebabkan dengan ayat-ayat perkataan yang digunakan pun nampak dahsyat juga kan. Kita tak tahu juga. Kalau kita tengok kan di sebalik nama Khawarizmi ni, dia sinonim juga dengan tokoh matematik. Betul. Al-Khawarizmi. Jadi adakah dengan nama ini juga memacu juga Encik Khawarizmi sendiri untuk jadi seorang yang sama terkenal dalam bidang yang Encik Khawarizmi ceburi sekarang ya? Nama ni memang besar lah.
Tanpa nama ni kita tak ada sistem nombor yang kita ada sekarang, yang 0 hingga 9 tu. Ya. Dan juga kita tak ada komputer lah, sebab dia keluarkan legasi dia adalah asas kepada bahasa binary 1010 dan sebagainya. Saya mengambil inspirasi daripada sumbangan beliau yang meninggalkan legasi yang baik lah kepada ketamadunan manusia secara amnya. So dari segi akademik, saya sebenarnya telah menjadi pensyarah daripada umur 24 tahun dan telah bersyarah selama 8 tahun di UiTM, Taylor University dan juga UCSI University. Jadi sampai 32 subjek seni bina lah. Memang nama Khawarizmi tu dari lahir ke atau ni stage name? Tak, memang betul. Memang Muhammad Khawarizmi bin Datuk Nur Hisham. Ya, memang betul. Memang nama asal. Memang nama dia. Masa saya awal-awal tu kurang popular nama ni, atau tak ada orang letak nama ni. Tapi after that, selepas tu adalah. Dalam sumbangan profesional pula, memang mungkin tidak dapat orang kata menandingi lah Khawarizmi yang sebenar kan, ataupun Muhammad Musa bin Al-Khawarizmi. Khawarizmi sebenarnya nama bapa dia sebenarnya. Dari segi sumbangan profesional melalui PAM ataupun Pertubuhan Arkitek Malaysia, saya sebenarnya adalah duta kecil kepada negara. Sebab jika ada sebarang aktiviti yang melibatkan arkitek muda di sekitar Asia, saya akan menjadi wakil. Dalam AKIJA, Committee of Young Architect, ataupun kita senang panggil Liga Arkitek Muda lah Asia. So dalam masa yang sama, sebabkan kita ada platform seperti ini kan, daripada Asia Young Designer Award tu, AIDA tu, saya pun berbangga menjadi alumni Khazanah Design Residency juga. Dan juga ini memberikan peluang kita untuk berkhidmat kepada masyarakat, sama ada kita buat reka bina pro bono kepada taman dan juga plaza awam, dan juga kajian daripada firma saya sendiri banyak memfokuskan kepada perumahan sosial dan kelangsungan makanan dan juga dunia digital metaverse. So sumbangan kecil saya ni, saya tak rasalah sama tahap lah dengan Khawarizmi, tapi saya cuba yang terbaik. Dan kemasyhuran tu bukanlah satu yang saya cari. So kalau dia datang secara cara semula jadi tu, itu kita ni lah, secara organik tu kita biarkan je lah. Kita okey lah kan. Okey. Saya rasa kita dah ada arkitek kat sini. Pencerahan perlu diberikan juga kepada semua. Sebenarnya arkitek ni dia buat apa? Biar orang tahu kan. Sebab kadang-kadang tak faham. Bila waktu? Bila munculnya arkitek? Dah sudah betul. kita buat apa? Kita buat apa? Di awal sampai Tahu-tahu habis. bangunan dah siap je. Tiba-tiba. Kat mana arkitek perlu muncul? Sebenarnya ramai orang ingat arkitek ni kerja dia melukis. Tapi sebenarnya arkitek ni adalah peguam untuk bangunan. Dia adalah konduit untuk pemilik bangunan berbicara dengan ruang legislatif yang orang kata perlu dipatuhi apabila membina bangunan. Sebenarnya mungkin kita ingat dia pilih colour, warna, ataupun dia pilih bahan, material dan sebagainya. Tapi tak, sebenarnya itu salah satu skopnya. Tapi satu skop yang mungkin orang kurang mendapat pendedahan, contohnya macam nak renovasi rumah, atau nak buat bangunan baru, sebenarnya dia punya kertas kerja itu melebihi daripada proses reka bina. Sebenarnya kalau nak tahulah lebih kurang reka bina ni habis kuat 20-15% daripada masa yang arkitek tu gunakan untuk naikkan satu bangunan. Yang selebihnya adalah kertas kerja. So apa yang terkandung dalam tu? Contoh misal kata contoh, kita ada tanah. Kita buat senang. Dia ada tanah lah dalam 2 ekar. Besarnya. Okey, kita nak buat banglo sekarang ni. So kena ada arkitek, betul? So apa benda pertama sampailah banglo tu terbina? So mula-mula sekali kita akan cek hak milik. Betul ke anda adalah pemilik tanah tu? Kita akan cek grant. Walaupun kita bayar you, tapi you akan dapat dengan kita juga. Sebab kalau kita tak cek tu dulu, kita tak boleh proceed, kita tak boleh teruskan proses tu. Jadi sebab tu saya cakap dia lebih kepada legislatif. Sekarang cek tanah. Sekarang kalau betul saya punya, apa lagi hak saya? Kita akan reka bina ikut yang apa yang diinginkan lah. Tapi dalam lingkungan perancangan yang diberikan. Contoh ada anjakan bangunan. Contoh ada material yang bahan-bahan yang dibenarkan, ada yang bahan-bahan tidak dibenarkan. Macam unjuran tempat letak kereta tu. Itu pun semua ada dimensi yang dibenarkan dan tidak dibenarkan. Contoh macam rumah banglo, tak boleh buat lebih pada 3 tingkat kecuali banglo bergeran strata. So semua ni ada dimensinya, dikawal. Jadi keadaan muka bumi pun diambil tahu oleh arkitek juga. Betul. Kita akan tengok kajian kekuatan tanah, dan juga kita perlukan lukisan survey lah, ataupun
pemetaan lah untuk tu dia. betul-betul reka bina. Baik. Lepas tu barulah mula membina apa Lambat kita nak. lagi. Oh, belum Kita siap. kena Belum hantar lukis. plan. Belum lukis lagi Raifa. Lukisan belum keluar. Saya nak siap. Lukisan belum keluar lagi Lepas rekaan tu siap, kita kena hantar kepada majlis tempatan. Okey, Lepas dapat PBT. PBT betul. Lepas dapat kelulusan, Lulusan, kita perlu keluarkan tender tu untuk mendapatkan kontraktor yang terbaik lah untuk rumah tadi. Lepas tu baru kita akan mula pembinaan, dan sepanjang pembinaan kita akan pastikan pembinaan tu selari dengan pembayaran yang dikeluarkan oleh pemilik rumah. So bila tak ada arkitek tu, itu yang banyak kes scam tu. tu yang Progress bahaya tu. kemajuan 20%, tapi dah ambil duit 50%. Macam mana pemilik rumah nak tahu ni 20% ke 25%? Kena ada arkitek lah. Okey. Itu dia. Itu Dalam dia masa kan. bila hujung sekali kita akan keluarkan CJ pematuhan lah, atau kita panggil CCC, Certificate of Completion and Completeness. So basically dia menunjukkan bangunan itu selamat untuk diduduki dan telah mematuhi semua garis panduan legislatif. Baik. Kalau okey. tak ada tu, tak ada value sebenarnya rumah tu, ada tanah saja. Panjang cerita dia, tugasan arkitek ni Dia bukan macam dalam sekadar drama melukis gila tengok saja, tunjuk pegang kertas. bagi topi tu bukan. Tapi nak tahu juga kan, sebabkan dia kita ni bukan bidang arkitek, adakah masih lagi melukiskan menggunakan tangan ataupun dah digital lah sekarang ni? Semua digital lah. Dah tak ada dah pembaris panjang, garis. Sentuhan tangan pada awal-awal tu dia macam majis lah. Ya, betul. Untuk memberikan inspirasi secara cepat. Tapi bila kita nak masukkan dimensi, kita better guna komputer. Okey, Ui. saya rasa dulu masa kat UiTM kan, saya pernah jugalah ada kawan-kawan yang architecture ni, dia orang kena bina yang bina-bina Skala model. bina-bina model. ya. Sekarang Model. masih lagi ke dah tak perlu dah? Ada keperluan, tapi kita juga ada peralatan-peralatan lain lah, seperti 3D printing ataupun printing 3D. Saya suka dulu tengok tau. cetakan 3D. Kesian tau naik bas bawa Bila, benda-benda. betul. Saya pun masih buat. Saya pun akan present je lagi kepada Bila? PTNS. Baik, Saya pun masih baik. buat juga model. Teringat kan zaman dulu belajar buat lukisan kejuruteraan. Dimensi tu lah. Betul. Saya dulu ambil civil engineering kan, belajar lah juga. Apa beza engineer dengan arkitek? Nampak netizen soalan. Engineer dia akan membuat kiraan. Contoh, kita ada 2 tiang. Okey, macam mana kita nak tahu berapa banyak besi, berapa banyak simen kita nak masukkan dalam tiang tersebut? Itu kerja engineer. Maksudnya arkitek lukis, engineer kira. Betul. Okey. So kadang-kadang engineer akan cakap, dia punya circumference ataupun dia punya perimeter tu agak kecil, besarkan sedikit. So kita akan ada diskusi lah antara perunding-perunding ni. Engineer ni macam kawan kita lah, jurutera. Memang kawan kita lah. So kalau kita ada satu perbincangan, kita akan ada tolak timbal lah, besarkan sikit, kecilkan sikit, macam tu. Dan dia ada tak situasi yang macam engineer kata tak boleh buat macam gini, mungkin lebih berat Macam besi dia, gitu. jadi arkitek kena ubah pula? Banyak. Semuanya bergantung kepada berapa, apa orang kata, berapa beranilah engineer tersebut. Engineer pun dia ada, ataupun jurutera pun dia ada safety factor dia, kiraan dia. Okey, tadi kan Cik Kaurismi cakap lah dia nak topik light-light pasal influencer. Tapi saya belum nak move on. Saya Tak nak apa. Betul. Dengan kerjaya arkitek Saya pun soalan suka. kita. Masalah Dengan pula kerjaya kita. Okey, saya suka sangat tengok sekarang ni ada sangat banyak inovasi bangunan-bangunan di Malaysia. Contoh di Datum ada bulatan tiba-tiba. Apa tu sebelum ni dia ada bentuk tiga segi menyengit lah, pelbagai. Lepas tu saya kira 2-3 tahun lalu tiba-tiba bangunan semua sarat dengan pokok-pokok yang nampak macam bangunan usang dan sebagainya. Jadi perkembangan seperti itu, ideanya tu dari mana? Memang kita yang pertama atau sebenarnya kita tengok kat luar bawa masuk Malaysia? Sebenarnya teori seni bina ni memang telah lama ada. Cuma keberanian pemaju untuk menjayakan projek tersebut, itu yang agak perlahan. Baik. So kalau kita lihat sebenarnya, kalau kita tanya arkitek, lagi-lagi arkitek yang muda, banyak saja idea-idea macam ni. Saya pun sebagai contoh ada satu pasar di rekaan pasar di Pulau Pinang yang telah menangi hadiah pertama di Julutong. Okey, apa dah pasal kita Google sekarang? Pasar Julutong. Pasar Juta. Okey, teruskan Datuk. Perak Road Market. Boleh tengok dalam website kami lah, pwa.wixsite.com. So jadi kalau kita lihat, dia telah menginterpretasikan semula pasar ni menjadi satu hub community. So kita boleh lihat sebenarnya ada pelbagai idea, cumanya implementasi tu, sebab dia ada juga korelasi terhadap kemungkinan ataupun apa orang kata feasibility ekonomi itulah. Jadi mungkin idea tu baik, tapi mungkin masanya belum sampai ataupun teknologinya belum cukup murah lah, ataupun apa untuk kata affordable lah. Baik, okey. Tetapi nak tanya juga kan, bila cerita tentang idea-idea yang baru dan sebagainya, kadang-kadang kita tengok bangunan ni, kita ni yang marhai ni tengok macam
stabil ke ni? Atas besar, kaki kecil ni. Jadi mungkinlah boleh sampul kongsikan. ni atau besar kaki kecil? Bukan. Bangunan Bangunan. Tiang macam kecil. Kita Zazul. rasa macam- Kita rasa orang biasa ini. Tapi kalau kata yang sebenar-benarnya, semua tu ada kiraan yang tersendirilah. Sebenarnya semua itu adalah ilusi visual. Kadang-kadang kita memang nak nampak macam tu, tapi sebenarnya di belakang penuh syarat dengan sokongan tiang dan sebagainya. begitu. Tapi dia akan ambil angle jalan raya tu. Nampak dari luar? Yang mana? Yang nampak dari luar tu? Dia akan sama ada slimkan Lengkung, ataupun, dan lengkung sebagainya. dan sengitkan dan sebagainya lah. Macam Kita tu jadi memang akan ada ilustrasi, kajian tapak. Kita biasanya akan ada macam tu. So, dia macam model juga. Model akan ada satu angle je yang cantik. Mungkin belah kanan ke belah kiri, tak tahulah kan. Ni Ni macam kiri kanan belakang tak apa benda. Elok je kita So orang bila ni. takat gambar, Diam lah. bila takat gambar mesti belah kiri saja atau belah kanan. Sama, bangunan pun sama. Kalau kita tengok bangunan-bangunan yang popular kan, seperti Sydney Opera House sebagai contoh, Ya. dia punya gambar tu perasan tak? Ada satu angle je. Betul? Pernah nampak tak bertepi? Tak kan? Sebab dia mungkin memang tak direka untuk dilihat daripada angle tersebut, sudut tersebut. Menarik ah. Kan? Kita Sekarang kita ada idea baru tau untuk bagi melihat tahu. bangunan. So nampaknya depan ni saya akan cari angle saya yang betul. Saya akan post macam tu je. 400 tahun begitu je. Itulah lama dah artis buat aplikasi kan. Kita tak tahu. Rupanya sama. Alright, tadi kan Cik Raja kongsi. Beliau hebat ada syarikat. Apa ni, dia punya projek pun mega lah. Betul. KK Megah Holding gitu Tapi sekarang ni dah juga pernah menjadi pensyarah. Alright, maksudnya memang terlibat secara rapat juga dengan anak muda sekarang ni. Tapi sekarang ramai yang pilih untuk tak nak sama belajar, nak jadi influencer sebab katanya influencer gaji lebih banyak. Kan saya tengok banyak posting tau, hampir-hampir tergoda juga. Dia kata bayangkan live 3 jam dapat gaji macam kerja 2 hari. Macam tu. So macam mana situasi ni? Sebenarnya apa yang kita lihat bukanlah satu fenomena yang apa orang kata direct. Sebenarnya apa yang kita saksikan adalah pergerakan pasaran buruh. Daripada gunakan masa sebagai komoditi, kita tukar kepada ekonomi berasaskan nilai. Anak muda sekarang ini tidak ingin dibayar untuk berada di dalam pejabat, tetapi hendak dibayar berdasarkan nilai yang telah diusahakan dalam organisasi tersebut. So jadi kalau dia buat sales banyak sebagai contoh, dia akan expect banyak lah dia punya pulangan dia. Bukan pada masa, tak kisahlah kalau dia ambil 1 hari, 2 hari ataupun 2 jam macam 3 jam macam tadi kan. So kalau kita nampak kerja-kerja seperti kerja gig, influencer lebih menjadi pilihan. Cumanya kerja-kerja ini lebih ditonjolkan di media sosial. Sebenarnya banyak juga kerja-kerja lain yang berkemahiran tinggi seperti mengekod, coding, yang you boleh buat kerja di Amerika Syarikat dan luar negara dan juga masih menggunakan konsep nilai dan tidak mengambil masa sebagai komoditi untuk diberikan timbal balas. Cumanya kadang-kadang platform teknologi ni dia ada orang kata artificial laba yang orang kata, sebab mereka adalah syarikat teknologi yang tidak mementingkan keuntungan. Sebagai contohlah, satu company yang super app ni pun tak pernah mencatat keuntungan lagi. So jadi mungkin laba tu diberi kepada ni untuk menarik pasaran, untuk mengekalkan kuantiti pasaran. So mungkin dia punya dari segi ekonomi penawaran dengan penerimaan tu tidak sekatalah dengan pekerjaan lain. Cumanya kalau kita nak tengok betul-betul lah sebenarnya menyambung pelajaran ni adalah satu keistimewaan, privilege. Tapi ilmu ni sebenarnya boleh didapati dari banyak sektor informal juga sebenarnya. Yang kalau kita lihat influencer yang contohlah Boss James ataupun Karaming dan sebagainya, mereka sebenarnya mempunyai pendidikan tinggi. Bukanlah mereka menjadi influencer semata-mata, mereka juga mempunyai kejayaan atau perniagaan yang sebenar dan digunakan platform ini sebagai untuk mengembangkan. Dan kalau kita lihat influencer yang mungkin nampak innocent ataupun ni kan, sebenarnya mereka bukan influencer, mereka adalah syarikat media yang menghasilkan konten digital ataupun Content creator. kandungan digital. Tapi sebenarnya mereka ni adalah syarikat tapi menggunakan muka seseorang untuk front the company supaya dia nampak lebih bersahaja. Faham? Dan juga lebih relatable lah ataupun lebih dekat dengan masyarakat. Tapi sebenarnya mereka ada syarikat. Faham? Jadi tapi saya nampak ada pertukaran angin lepas ni. Sebab semuanya kandungan yang berasaskan makanan, pelancongan, fashion dan ringan dan bersahaja ni akan menjadi orang kata saturated ataupun inilah pudar, kerana apabila generasi yang dalam social media TikTok dan sebagainya ni membesar,
mereka akan memerlukan kandungan yang lebih serius seperti hartanah, kewangan atau kesihatan. So akan ada perubahan ni nanti. Sebab sekarang mereka masih muda, badan kuat lagi kan. Semua main bola pun sampai 3-4 pagi pun boleh lagi puasa besoknya kan. Tapi kejap lagi kita akan lihat pengurusan kewangan dan semua ni akan masuk. Cuma kalau kita nak jadi influencer semata-mata tu agak berisiko lah. Lagi-lagi dengan ada kecerdasan tiruan sekarang ni, artificial intelligence, AI, yang nampak gaya macam boleh produce orang kata, boleh menghasilkan kandungan yang mudah ni. Kalau sekadar review kedai makan 10 terbaik di Subang Jaya tu, saya rasa AI boleh buat lah, tak ada masalah. So kita boleh nampak nanti ada banyaklah pekerjaan-pekerjaan ni mungkin dah tak relevan lagi. Jadi influencer juga, tapi ilmu tu penting sebab ilmu tu lebih inilah jangka masa panjang. Kalau kita lihat sebenarnya certain pekerjaan tu kita kena tengoklah apa kelebihan yang kita ada. Kalau kita boleh menyanyi, kita boleh berbicara, mungkin ada sebab lah. Tapi kalau kita kena mengkorbankan sesuatu yang intim, maksudnya kita punya konten tu berdasarkan pengalaman peribadi kita berkahwin, banyak pengalaman intim yang dikongsi. Mungkin orang minat, tapi dia akan ada kesan peribadi lah jangka masa panjang. So maksudnya ada jenis-jenis perkara lah yang betul. boleh ataupun yang sesuai nak dikongsikan ni. Baik. Tapi ada juga netizen yang kata macam ni, kalau kita jadi influencer, kalau kita sebulan gaji dah 5 angka, contohnya sales yang dia dapat tu, kalau katalah akan datang belum ada kerja pun jadi tak ada masalah. Sebab dia dapat kumpul sepanjang beberapa tahun dia jadi influencer tu, jadi lagi banyak daripada dia kerja makan gaji. Betul. Pendapat Cik Khawarizmi bagaimana? Macam dia tak ada pencen tapi dia dah ada simpanan dah, macam dia BSP. Macam mana tu? Saya bersetujulah kalau dia memang ada satu plan jangka masa sederhana, pendek dan panjang. Maksudnya dia tahu laba yang dia dapat pada waktu ini akan dilaburkan. Tapi dalam mana-mana kerja pun, kalau pembelajaan tu agak boros, agak tidak terkawal, lagi-lagi bila tidak pernah mengurus kewangan yang serius kan, secara tiba-tiba dapat lambakan akses kewangan tu, mungkin kena ada orang yang menasihati. Dan dalam masa yang sama, kalau kita lihat pencen ni mungkin orang kata, dia tidak secepat lah. Dia ni sekarang ni instant gratification ataupun secara instant. So kita boleh lihat mungkin anak-anak muda sekarang tak boleh bersabar hingga tamat pencen. Tapi saya cuma nak bagi orang kata nasihat lah. Mungkin apa yang kita perlukan adalah memastikan komitmen kita terkawal. Kalau kita beli kereta baru, rumah baru dan sebagainya pun, mungkin kita kena pastikan mungkin kad kredit, pinjaman peribadi tu selesaikan dahulu. Sebab kita pun kena ingat, kita tengah muda, masih cantik, masih orang nak tengok, masih orang kata, maknanya kita start on the high. Kita mula tinggi, tapi selepas tu kita dah ada anak, mungkin busy sikit kan, ada keluarga, macam-macam bentuk lah, komitmen keluarga. Mungkin orang pun dah tak nak tengok, dan mungkin ada influencer baru pula masa tu. So jadi kena beringat. Dan masa yang sama kena tengok juga langganan-langganan kan. Kadang-kadang langganan ni nampak kecil macam penapis air, saluran TV, aplikasi dan sebagainya kan, yang sikit-sikit ni menjadi bebanan juga. Sebab kita dah biasa dengan kata lifestyle macam tu. So bila kita nak ubah, dia jadi sukar. So dalam saya punya jalan pun ada juga influencer yang duduk area tu, kawasan rumah perumahan saya, tapi mereka menyewa. So kadang-kadang visualnya mungkin nampak baik, optiknya. So jadi kena hati-hati jugalah. Baik, optiknya nampak lain Dia sama macam bangunan tadi, side sini nampak lain, side sini nampak lain, side situ nampak lain. Side by side lah. In out, side by getah. Okey. Betul. Baik, cukup menarik. Okay, last, kita ada banyak masa. Bagi kita. Ini pensyarahnya, yang hebatnya terbuktilah. Alhamdulillah hari ni. Tak, bukan sebab apa tau, bila betul lah, saya tiba-tiba bila dengar apa yang Cik Khawarizmi sebut kan, kita macam terpukul. Sebab kita selalu ingat cakap kat orang, jangan tengok apa yang anda nampak je, belakang-belakang tak tahu. Tapi kadang-kadang kita pun terpedaya. Kita selalu kan terpedaya kan, kita selalu terpurchase. Bukan
kita yang bukan kita yang influencer tu, kita yang terinfluence. Gitu Alah, kadang kita marah, geram, kita kadang kita tukar geram. lah. Okey. Jadi kan kalau lah mereka sedang dengarkan sekarang ni ataupun ada beberapa yang dengar kita ni, dia rasa macam okey juga nak jadi influencer, tapi mungkin dia tak fikir secara jauh lah. Baik jadi influencer dari belajar susah-susah. Apa kata-kata yang boleh diberikan kepada pendengar-pendengar kita, dan juga mungkin ada ibu bapa yang nak sokong anak jadi influencer ni? Tapi pendapat saya lah, belajar tu tak susah. Kalau belajar dah susah, macam nak melalui kehidupan yang lebih sukar kan. Belajar tak susah tu, ingat saya je rasa lah. semua orang akan ada memori belajar tu menyeronokkan, ada kawan, ada banyak masa dan tak ada komitmen lah dan sebagainya kan. Belajar tu best. Tolong. Ingat sekarang memang best tapi lah mungkin, belajar tu. tapi mungkin ini adalah rentetan daripada pengalaman belajar di sekolah menengah. Belajar di institusi pengajian tinggi adalah berbeza. Betul, So setuju. mungkin kita kena memastikan kita beri peluang kepada pengajian tinggi. Dalam masa sama, kita perlu juga memikirkan buat apa kita nak pilih. Kenapa kita tidak melanjutkan pelajaran dalam masa yang sama menjadi influencer? Buat dua sekali, buat Dua-dua dua jalan. sekali. Sebab kalau kita dah lalui jalan tu, contoh kita jadi influencer je, kita abaikan pendidikan tinggi. Okay? Kita tak boleh patah balik lah. Atau boleh lah, tapi mungkin telah membazir beberapa Masa, tahun. Tapi kalau kita teruskan belajar, dalam masa yang sama kita membina kita punya karakter dan juga kita punya persona dalam dunia digital ni, kita masih mendapat laba daripada dua-dua arah. Dan bila di penghujung, orang yang ada pendidikan tinggi tu mempunyai lebih banyak peluang sebenarnya. Dan juga dapat abang kata rangkaian dia punya possibility tu atau kemungkinan tu lebih luas. Sebab kalau kita kecilkan potensi diri sendiri, kan? Kenapa kita nak memastikan kerjaya kita terhad seperti tiada pilihan? Sebab kita kena fikir ruang untuk pelajari ilmu baru tu banyak. Tak semestinya tak semestinya masuk universiti atau politeknik, tapi juga kalau you buat sales, you buat takaful sebagai contoh, you boleh juga belajar banyak benda. Dalam masa yang sama, kita kena pastikan kita tidak berbelanja wang hari esok hari ini. Faham? Kadang-kadang influencer ni sebenarnya dia macam tu. Dia Financial financial pengurusan dia tu. Jangan kata influencer kita sama. Kita yang tak influence sangat ni pun. Kadang geram lah bincang topik ni. Kadang-kadang macam yang memang yang belanja yang minggu depan dah guna hari ni dah. Patut nak belanja minggu depan, tiba-tiba terguna hari ni. Aduh. Apa ni Syah? So kalau ibu bapa lah untuk lihat daripada sudut ibu bapa, mungkin bagi peluang sebagai satu ruang untuk mencari identiti lah, boleh kita cakap, sebagai hobi mula-mula. Dan kalau nampak ada orang kata traction, kita boleh teruskan lah, tapi pastikan ada pengkhususan lah. Baik. Kalau tak ada kemahiran atau kepakaran, you boleh cakap benda-benda yang orang lain pun boleh cakap. So mungkin dalam satu masa dah tak ada niche, tak ada kepakaran, akan diluted lah. Alright, itu dia. Terima kasih banyak-banyak kecerahan kepada tamu kita, arkitek Kawan Rizmi Nur Hisham, pengarah urusan praktikal Architects dan Berhad, dan juga Ketua Pegawai Operasi Citizens Plus bersama-sama dengan kami. Terima kasih. Terima kasih. Nanti datang lagi tau, ini cerita pasal bangunan tau, fokus. Boleh. Baik, dan untuk anda terus dengarkan